Fatirus samawati wal ard. Fatir, pencipta. Orang yang membentuk, yang menciptakan, yaitu Allah yang maha menciptakan langit dan bumi seluruhnya. Ja'ala lakum min anfusikum, dialah yang menjadikan untuk kamu daripada diri kamu sendiri azwajan, pasang-pasangan. Maksud dari diri kamu iaitu sejenis, semakhluk yang sama. Daripada diri kamu Adam, keluar mai isterinya. Daripada dhal'il Adam, dhal'il i'waj, tulang rusuk yang paling bawah, yang paling melengkung tu dijadikan Sayyidatina Hawa sebagai teman kepada Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka 484 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fihi laysa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت يا الله ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبعه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد فاطر السماوات والأرض فاطر pencipta orang yang membentuk yang menciptakan yaitu Allah yang maha menciptakan langit dan bumi seluruhnya. Ja'ala lakum min anfusikum, dialah yang menjadikan untuk kamu daripada diri kamu sendiri azwajan pasang-pasangan. Maksud dari diri kamu iaitu sejenis, semakhluk yang sama. Daripada diri kamu Adam, keluar mai isterinya. Daripada dhal'il Adam, dhal'il i'waj, tulang rusuk yang paling bawah yang paling melengkung tu dijadikan Sayyidatina Hawa sebagai teman kepada Adam. Itu pasangan. Maksud Allah jadikan kamu berpasang dengan orang yang, maksud orang lah daripada manusia juga. Bukan pasangan kamu daripada bangsa makhluk yang lain. Bukan manusia dengan binatang, bukan manusia dengan jin, tidak jin pula sesama jin, bukan jin dengan manusia, bukan jin dengan binatang. Binatang sesama binatang yang sejenis dengannya. Itu azwajan, pasang-pasangan. Allah jadikan kamu daripada sejenis kamu sendiri adalah ada pasangan-pasangan hidup. Wa minal an'ami azwajan, begitu juga dengan daripada binatang-binatang ternak azwajan, ada pasang dia juga. Lembu sama dengan lembu, takkan boleh lembu dengan kambing. Dia sepasang dia, sejenis dia. Begitulah yang lain. Yazra'ukum fi, berpasangan-pasangan bagi binatang itu dengan jalan yang demikian dikembangkan zuriat keturunan kamu semua. Daripada tu maka akan mengembanglah zuriat. Ini menunjukkan bahawa syariat Nabi Muhammad SAW, syariat manusia daripada Adam sampai akhir manusia, semua hukum manusia mesti ada pasangan. Maksudnya berlaku persubuhan hanya halal dengan sesama manusia.
diharamkan manusia dengan binatang. Ulama fiqh telah membahaskan apa hukum kalaulah manusia, kita sebut berzina lah juga kan, berzina dengan binatang, hukumnya haram dan wajib dibunuh. Bunuh binatang tu, takut dia melahirkan satu generasi yang mungkin campur antara binatang dan manusia yang tak layak hidup sesama manusia. Mesti bunuh binatang tu. Dan adapun si lelaki manusia tadi ni, maka dia disebat, dirotan, dihukum dengan rejam dan sebagainya. Ada hukuman dia. Maka tak boleh. Kalau ada orang dia kata dia ni, tak tahulah, ada mungkin dakwi kata dia bersetubuh dengan jin, maka itu takkan berlaku dan itu adalah perbuatan yang haram juga, dosa. Dan kalau ada real pun tetap berdosa. Laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun, tidak ada apa benda pun, sesuatu pun yang seumpamanya. Seumpamanya siapa? Seumpama zat Allah Ta'ala. Sebab itu ayat ni menyatakan tentang haram kita tasbih Allah dengan makhluk. Tasbih menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau masih kita berani cakap Allah duduk atas arash, itu dah kita buat sama macam makhluk. Kita pun duduk atas singgah sana, duduk atas kerusi. Jadi akan menyebabkan kita ada persamaan. Kita menyamakan Allah, jatuh kedudukannya sama macam makhluk juga. Berhajat pada tempat juga. Kan kita duduk berhajat pada tempat. Tuan-tuan duduk di mana? Duduk dalam masjid. Berarti berhajat pada tempat masjid tu. Kan? Jadi Allah berhajat pada makhluk, maka tak boleh, tak layak bagi Allah. Allah ada tangan, tak layak kita sebut benda tu pada Allah Ta'ala kerana kita menyamakan Allah dengan zat makhluk, makhluk dengan zat Allah. Makhluk pada tangan. Okey. Jadi tentang zat tak boleh kita samakan. Jadi mungkin orang kata, ya dia ada tangan tapi tangan tak macam manusia. Mungkin ada orang kepala otak dia boleh bayang tak macam manusia. Mungkin macam rimau, mungkin macam gajah, mungkin macam ni, macam tu, macam ni. Dia boleh bayang-bayang lagi. Dia kata ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut, Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka-mereka. Mereka tu siapa? Iaitu para sahabat yang berbai'ah dengan Nabi di pokok Ridwan, Bai'atul Ridwan dalam perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah. Ayat tu. Jadi tangan Allah duduk atas tangan dia orang. Takkan Nabi tak nampak? Tangan Allah duduk atas tangan dia orang. Bukan maksud tangan. Kita pun kadang-kadang menggunakan bahasa tu tapi bukan maksud hakikat tu, tapi maksud lain. Contoh, bahasa Melayu kita. Kita sebut ini kaki tangan kerajaan. Oh, kerajaan ada kaki dengan tangan ni. Tangan kerajaan macam mana? Kaki dia macam mana? Oh, ni kaki dan tangan, kaki tangan kerajaan. Yalah, kita guna bahasa tu bukan maksud kaki tangan ni. Tapi nak sebut pekerja. Orang yang bertugas untuk melaksanakan tugasan kerajaan. Contoh kita juga kata, ini semua anak buah saya. Anak buah apa benda? Buah apa engkau dah? Anak buah apa dia? Anak buah apa? Kan? Ya, kita pinjam bahasa tu bukan maksud benda buah tu. Tapi nak sebut orang didikan, orang yang rapat dengan kita dan sebagainya. Ataupun kita guna bahasa, alah benda masalah macam ni senang sekali petik settle. Petik sekali settle. Adakah kau petik settle? Tak jadi pun. Tak, kita meminjam isti'ar, pinjam bahasa petik itu nak sebut enteng, mudah. Nak kias dengan benda mudah, lah benda ni mudah, senang nak uruskan.
Tu kita kata petik, selesai. Begitu juga Allah meminjam guna bahasa-bahasa dari sudut bahasa kesastraan. Dia buat perumpamaan. Maksudnya tangan Allah di atas tangan mereka, bukan fizikal tangan duk atas, tangan dia orang duk bawah gini. Tapi nak sebut kuasa perlindungan Allah Ta'ala di atas kuasa tangan-tangan mereka yang berbai'ah dengan Nabi SAW. Mereka berbai'ah taat setia dengan Nabi, Allah akan lindungi mereka. Allah akan bagi kekuatan kepada mereka. Kekuasaan Allah meliputi bai'ah mereka. Mereka bai'ah setia dengan Rasulullah SAW. Sehingga Nabi kata, siapa yang berbai'ah dengan aku di bawah pokok Ridwan ini, di tempat Hudaybiyah tu, tak akan kena azab neraka. Tak akan, kata Nabi, tak akan kena azab neraka. Jaminan daripada Nabi SAW. Jadi Allah kata, tangan Allah di atas tangan mereka. Kekuasaan Allah, pemeliharaan Allah, kejayaan bantuan Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah mengatasi kesetiaan mereka, menjaga kesetiaan mereka. Jadi begitu juga dalam ayat yang lain, Allah sebut dengan bahasa mata. Wahai Nuh, dalam surah apa tuan-tuan? Surah Yunus ataupun Hud, surah Hud. Allah kata, wasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, buatlah kapal dengan mata-mata kami. Buat dengan mata-mata kami. Pening pula buat kapal dengan mata. Biasa orang kata buat kapal dengan tangan. Kalau Allah kata buat kapal dengan tangan-tangan kami, okeylah juga. Boleh dikaitkan dengan zat Allah ke ataupun Allah ada tangan. Tapi macam mana buat kapal dengan mata? Ini jelas bahawa bukanlah Allah tu ada mata, bukan Allah ada tangan. Tapi buatlah dengan mata ni simbol kepada pengawasan. Pengawasan. Kami awas, kami jaga, kami lindung, kami pelihara engkau, buat. Walaupun kau akan dihina. Nabi Nuh AS tanam pokok 100 tahun. Dia potong pokok dan proses kayu-kayu buat kapal makan masa 100 tahun. Lepas itu 100 tahun seterusnya pula datang penghinaan daripada kaum berak atas kapal, hina, kata kau gila ke buat kapal atas bukit. Ujian. Allah dia ingat, Allah kata, kau buat kapal dengan pengawasan kami. Pasti Allah yang awas, Allah yang jaga, Allah yang tadbir, Allah yang atur semua bagi baik. Walaupun nampak penghinaan, orang datang buang najis dan sebagainya. Jadi a'yun di sini makna pengawasan. Dipinjam mata untuk membawa, pinjam kepada makna pengawasan. Orang Arab memang terkenal dengan kalau dia kata aku boleh tengok, contoh kita nak suruh dia tolong tengok beg kita, kita letak beg kat dia, tolong jaga. Kadang-kadang kita tak cakap dengan mata, tak cakap dengan mulut, kita buat isyarat, dia faham. Tunjuk mata, dia pun akan buat, kan? Maksudnya pasti aku akan awas, jangan risau. Aku tengok, aku tengok, aku awas. Kan? Ataupun kadang-kadang dia buat ala ra's wal ain. Dia buat ini. Mata dengan kepala. Tanda beres, aku jaga sungguh. Ini urusan aku letak atas kepala. Nak sebutnya bahawa aku bertanggungjawab jaga benda ni. Kan? Itu ain. Jadi Allah menggunakan kiasan, bahasa kiasan, bahasa pinjaman, bukan realiti mata. Dalam hadis lain Allah kata, siapa yang datang sejengkal pada aku datang sehasta pada dia. Siapa yang datang pada aku sehasta, aku datang sedepa pada dia. Siapa yang datang pada aku berjalan, aku lari pada dia. Aku pergi berlari pada dia. Oh, Allah pun boleh lawan lari kita ke? Boleh Allah pada hasta jengkal ke? Tak, itu bahasa kiasan. Nak sebut kita baru bertaubat seminit, tapi Allah dah ampun dosa kita yang berpuluh tahun. Kita modal kerja kita sikitnya, penat kita sikitnya, tapi Allah bagi. Ya Allah, kita semayang berapa minit tadi? 5 minit semayang maghrib, tapi pahala syurga terus.
Kerja kita sikit, Allah bagi sekian banyak. Tu maksudnya kita buat kerja sejengkal dia, Allah bagi sampai sehasta. Kita buat sehasta, Allah bagi sedepah. Kita baru nak bertaubat, Allah dah padam dosa. Kan? Itu bahasa-bahasa kiasan, isti'arah, pinjaman, majaz dalam istilah nahwu bahasa Arab ataupun balaghah bahasa Arab. Laisa kamitslihi, Allah tak sama dengan mana-mana. Jangan kata Allah duduk atas langit. Kalau duduk atas langit, banyak lagi benda yang duduk atas langit tu. Kan? Kapal stesen ISS pun duduk atas langit. Malaikat duduk atas langit, makhluk. Bintang duduk atas langit, makhluk. Nak kata Allah pun macam makhluk juga, jangan, ya. Tak boleh. Wa huwas sami'ul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi orang kata, engkau kata Allah tak ada tangan, sedangkan ayat Quran kata Allah ada tangan, Allah di atas tangan mereka. Engkau kata tak ada, dia tuduh kita kan. Kita kata bukan tangan, itu makna kuasa. Macam mana pula Allah Maha mendengar? Kan makhluk pun mendengar, Allah mendengar. Sama kan? Bolehlah sama, Allah ada tangan, tapi tangan dia tak macam manusia. Kita pun ada tangan, tangan juga. Dia dengar, kita pun dengar, manusia dengar. Dia lihat, kita pun lihat. Tak semestinya sifat lihat itu sama dengan makhluk. Ada je benda yang mendengar dan melihat bukan dengan telinga, bukan dengan mata. Ya? Tak apalah, itu perbahasan dalam. Itu elok pakar-pakar tauhid yang mendetailkan hal-hal sifat Allah, zat Allah yang maha suci daripada penyamaan dengan makhluk. Tak boleh. Sebab itu kita sebut orang ni mujassimah dan musyabbihah. Kita cop orang macam tu yang suka kata Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada mata, tapi mata, tangan, kaki Allah tak macam kita. Kita sebut orang ni adalah mujassimah. Apa dia mujassimah? Iaitu orang yang suka menganggap Allah ni ada anggota. Macam kita juga ada anggota, mata, kepala, tangan. Musyabbihah, orang yang suka menyamakan Allah macam makhluk-makhluk tu. Kita tak boleh. Musyabbihah tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kerana ayat ni sebut laisa, bukan, tak ada langsung. Kamitslihi, seumpamanya apa-apa benda pun tak ada yang sama dengan Allah. Malah kata ulama, kalau akal kita boleh pejam fikir, panggil orang yang paling pintar di muka bumi ini pun, so dia fikir benda yang lain daripada semua makhluk muka bumi dan langit. Bukan jin, bukan ular, bukan binatang harimau, bukan manusia, buat satu benda. Mungkin dia boleh bayanglah apa benda pun kita pun tak tahu. Itu masih tak sama, bukan lagi. Bukan Allah yang macam tu. Tak ada akal manusia yang boleh pejam celik bayang Allah macam ni, macam tu. Itu masih tak betul. Lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah jua, yakni Allah jualah yang menguasai urusan, mentadbir urusan, menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Semua apa ada langit, semua apa yang dalam bumi, semua hak milik Allah. Hak milik Allah. Jadi kalau sebut hak milik Allah, berarti terpulang pada Allah. Allah nak buat apa? Nak bagi banjir, nak bagi hujan, nak bagi panas, nak bagi gempa bumi, nak buat gitu, nak buat gini, nak bencana, nak selamat. Semua hak dia. Kita tak perlu nak pertikai perbuatan Allah. Kenapalah Allah ni musim bulan 4 ni patut tak ada hujan dah. Ni 3, 4 ni biasa tak ada hujan dah. 12 bulan 1 je pun hujan. 4 ni patut kering dah. Ni banjir lagi. Kenapa gini pula? Jangan tanya kenapa Allah nak buat. Itu urusan dia. Itu milik dia. Hujan, panas, bumi, langit, air, semua hak milik dia. Dia boleh perintah naik air, tak naik air, kurang, semua hak dia. Tapi kita hanya buat kerja kita. Allah suruh engkau jaga ibadah, taat, patuh, jauh daripada larangan. Buat yang tu. Urusan Allah, Allah punya urusan. Bukan kita tak perlu nak ambil tahu. Ya basutur rizqa, Allah yang melebarkan,
melimpahkan, memberikan dengan luas rezeki liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan Allah lah yang menyempitkan rezeki siapa saja yang dia kehendaki. Itu urusan Allah. Sebab tu orang kadang-kadang dengki kan, kenapa dia kerja sikit dapat banyak, aku kerja penat-penat dapat sikit. Apa kita nak petikai orang lain? Kita rasa dengki dengan orang lain. Orang yang bersifat dengki, sifat dengki ni sangat bahaya, membakar pahala kita, tuan-tuan. Yang Nabi kata, ya al-hasada ya'kulul hasanat, innal hasad, sungguhnya sifat dengki itu akan makan pahala macam api makan kayu. Kayu keras-keras kena api jadi habu habis, lebur habis semua. Begitulah pahala kita yang hebat-hebat, kerana ada sifat dengki, lebur habis, tuan-tuan. Terbakar habis pahala kita. Sifat dengki bahaya. Kenapa? Kerana dengki ni sebenarnya kita bukan lawan dengan orang tu. Orang yang dengki bukan lawan dengan dia. Kita tak suka dia. Dia ni dapat lebih, kita dapat tak macam dia. Kita dengki, nak pergi pecahkan tayar kereta dia, ganggu dia, dengki. Kita bukan bermusuh dengan dia, sebenarnya kita bermusuh, benci dengan Allah. Taklah, saya tak benci dengan Allah. Ya, siapa yang bagi rezeki lebih kat dia? Allah kan. Siapa yang bagi rezeki kat engkau? Allah juga. Jadi engkau macam protes, tak setuju, ya Allah engkau bagi kat dia lebih. Kenapa engkau bagi dia lebih? Aku nak pancitkan tayar kereta dia. Oh, Allah yang bagi, tiba-tiba kita musuh dengan dia. Ni kezaliman yang sangat dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Ni Allah kata, Allah yang meluaskan rezeki pada siapa yang dia kehendaki, dan Allah lah yang menyempitkan rezeki pada siapa saja yang dia kehendaki. Sebab tu Allah sebut awal-awal tadi, lahu maqalid lidus samawati wal ard, milik dia belaka yang ada langit bumi. Rezeki yang ada kat langit, rezeki yang ada bumi itu hak dia belaka. Dia nak bagi kat siapa lebih ke kurang, tu pulang kat dia, hak dia. Banyak ayat yang menunjukkan demikian. Kata dalam ayat yang lain, Allah lah yang menentukan pemberian rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki. Lebih kurang makna yang ayat tadi juga. Syara'a innahu bikulli syai'in alim, sungguhnya dia atur tu, orang ni dapat lebih, orang ni dapat kurang. Itu aturan Allah. Innahu bikulli syai'in alim, aturan Allah tu, Allah Maha mengetahui. Allah tahu nak bagi dia lebih ke kurang ke. Dan tak semestinya yang dapat lebih banyak tu adalah Allah sayang ke dia. Allah tak sayang pada orang ni, sebab tu Allah bagi sikit-sikit ke dia. Tak semesti, itu bukan ukuran. Kata Nabi SAW, Allah mampu bagi rezeki harta dunia kepada siapa saja, walaupun orang beriman ataupun tak beriman. Semua Allah boleh bagi. Tapi bab agama, bab amal ibadah, bab akhlak yang mulia, Allah hanya pilih orang tertentu je Allah bagi. Allah tak bagi semua kata. Kalau bab harta dunia, orang kafir pun dapat. Orang yang menganggap Allah ada 5, 10, Allah Tuhan ada 10 pun dapat makan minum. Lawan Allah lah tu. Menentang Nabi pun dapat makan minum. Bab dunia Allah boleh bagi semua. Fir'aun pun dapat, Qarun pun dapat kaya, musuh Allah Ta'ala macam-macam, semua dapat kaya, dapat harta, dapat makan, dapat minum, dapat hidup, dapat berseronok dengan kehidupan dunia. Tapi bab agama, bab akhlak, dalam hal ibadah, cuba seperti tuan-tuan ni, kenapa Allah tarik mai duduk di masjid? Sebab Allah sayang pada tuan-tuan. Allah nak bagi pahala pada tuan-tuan. Allah buka peluang perniagaan tuan-tuan. Perniagaannya adalah datang masjid. Perniagaan untuk untung akhirat. Ya. Jadi hal tu Allah bagi pada orang yang dia khas saja. Ni Allah sayang dengan dia. Orang kafir Allah tak bawa mai sini. Allah tak sayang. Allah tak bawa pada tempat yang baik, akhlak yang mulia. Oh, kita kata orang kafir buat ada akhlak baik, kan?
Orang kafir pun pemurah, tolong orang, Masya Allah, baik hati, tak pernah menipu orang, amanah. Ada aja. Ya, walaupun ada, itu keduniaan dia, bukan akhlak yang Nabi Allah kehendak. Akhlak yang Allah hendak, akhlak yang baik, yang Allah redha. Allah redha. Adapun akhlak amanah dia orang amanah, baik, tolong orang, derma orang, pada pandangan manusia nampak baik, tapi pada pandangan Allah tetap tak datangkan kebaikan untuk dia orang, sebab tak ada pahala. Dia amanah pun tak dapat pahala. Dia tolong derma orang pun tak ada pahala di sisi Allah. Allah tak catat pahala. Cuma Allah Maha Pemurah, yang tu jadi sebab dia makin kaya dalam dunia dia. Balasannya Allah gantikan dengan kehidupan dunia. Dia tolong orang, Allah bagi dia kaya. Dia amanah, Allah bagi dia naik tingkat jawatan. Dimulia. Tu takat tu yalah dapat. Pahala akhirat no. Pahala akhirat tak ada. Dia takkan selamat, tetap dia kena azab. Ya, masya-Allah. Syara'a lakum minad dini, tapi dia tetap kita anggap orang baik lah. Dia tolong orang, bantu orang dan sebagainya, tetap orang baik. Cuma tak ada penilaian di sisi Allah Ta'ala, tak ada nilai pahala akhirat. Syara'a lakum minad din, Allah telah menentukan syariat. Allah telah menentukan syariat, hukum hakam, agama untuk kamu daripada agama. Ma wassa bihi Nuhan, apa yang telah diperintahkan, sama diperintahkan pada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang diwahyukan kepada, dan apa yang diwahyukan pada engkau. Jadi sejak Nabi Nuh Allah turunkan kitab-kitab aturan agama, hukum gini. Maksudnya setelah Nabi Adam, Rasul yang mendapat hukum hakam agama adalah Nabi Nuh, kan? Setelah Adam. Macam mana ada Idris? Kan kita sebut Adam, Idris, baru Nuh. Tapi kenapa kita kata syariat pertama adalah Nabi Nuh? Kerana Adam dia hanya family, anak pinak, tak ada manusia lain. Dia hukum anak pinak dia aja. Mai Idris pun keluarga juga, masih keluarga yang kecil. Keluarga yang kecil, adik-beradik dia aja. Jadi tak adalah syariat besar. Mai Nabi Nuh AS ketika syariat tu manusia dah berkembang luas, jauh dah, masuk ramai dah. Dah mula masa Adam Idris tak ada lagi penyembahan selain pada Allah. Walaupun Qabil yang bunuh adiknya Habil, dia tak sembah lain pada Allah, dia tetap sembah Allah. Cuma dia buat jenayah bunuh, kan? Dia khianat. Jadi tak ada lagi penyembahan berhala. Zaman Nabi Nuh baru Allah hantar Nabi Nuh kerana dah ada mula penyembahan berhala. Dia orang buat tok nenek moyang daripada Adam dulu yang soleh, dia buat patung. Dia kata inilah tok nenek moyang kita yang soleh dulu, maka nak minta apa, kita minta pada tok nenek moyang ni. Maksud dia patung berhala. Dah mula. Kampung ni dah buat 2 gambar patung tok nenek moyang dia. Kampung lain pula ada tok nenek moyang dia patung berhala. Dah mula jadi sembah berhala. Maka Allah hantar Nabi Nuh untuk benteras benda ni. Itulah syariat pertama, hukum hakam untuk masyarakat besar, menghapuskan penyembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan tu syariat yang datang pada Nabi Nuh, itulah yang diturunkan daripada Allah, samalah yang menurunkan syariat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wasaina bihi, dan begitulah syariat hukum hakam yang diturunkan kepada Ibrahim, Allah juga yang turunkan. Musa, Allah yang turunkan. Isa, Allah yang turunkan. Maka nama-nama ni disebut sebagai ulul azmi. Allah sebut nama dia orang 4 orang di sini termasuk engkau, iaitu Nabi Muhammad 5. Yang pertama Nuh. Ulul azmi ni siapa? Daripada semua para nabi yang dihantar ada 124,000. Daripada para nabi itu ada 313 orang para rasul, dijadikan rasul.
Daripada 313 tu 25 sahaja nama disebut dalam Quran yang wajib kita kenai. 25 orang Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Daripada 25 tu 5 diangkat lagi sebagai ulul azmi, orang yang sangat kental. Sangat kental ulul azmi dalam menghadapi karenah masyarakat. Siapa dia? Yang pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan yang keempat Nabi Muhammad SAW. Itu ulul azmi. Azan agak kita beri ruang pada azan insyaAllah sikit. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salam. Hayya 'ala as-salam. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. La hawla wa quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah Muhammadur Rasulullah, Allahu rabbana anta ma salatu wa syarafa. Innaka la takhliful mi'ad. Sikit tuan-tuan, semua agama daripada Nuh sampai Nabi Muhammad, semua agama nabi-nabi yang dihantarkan semua membawa pengajaran kepada beliau. Kata Imam Mujahid, lam yab'athullah nabiyyan qat, tidak Allah utuskan para nabi semuanya ada solat, semuanya ada sembahyang, solat. Cuma cara solat mungkin beza. Tak macam kita lah, ada Fatihah, diri, betul rokok, i'tidal, sami Allah, sujud 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, maghrib. Kan? Mungkin tak sama yang tu, tapi sembahyang ada. Yang kedua zakat, semua syariat Nabi Muhammad, nabi-nabi dulu daripada Nuh, Ibrahim dan semuanya ada zakat. Cuma zakat mungkin berbeza, kadarnya berbeza. Iqraru bit-ta'ah, dan juga tentang semua kena taat pada Allah dan Rasul dan berbakti pada ibu bapa, semua ada. Dan itulah syariat yang dihantar, semua ada. Puasa pun ada semua. Cuma mungkin puasanya tak sama hukum. Ada yang zaman Nabi dulu puasa selang sehari, Nabi Musa tak salah saya, selang hari ni puasa, besok tak puasa, besok tak puasa. Tu puasa wajib dia. Tapi puasa dia mungkin ada hukum hakam berbeza. Saya tak pastilah, kan? Tapi kita punya puasa gitu, daripada subuh sampai ke maghrib, dan tak boleh langsung ada makan minum masuk, membatalkan puasa kita. Dan semua bab akhlak pula sama. Dari sudut kena jujur,
semua akhlak, semua para nabi membawa kejujuran, membawa pada menepati janji dan menunaikan amanah, menghubung silaturahim. Tu ajaran semua para nabi, tak ada beza pun. Wa tahrimiz zina, diharamkan zina, semua ada. Tu Kristian kata agama dia orang tak ada. Asal usul Injil kepada Nabi Isa pun diharamkan zina, mesti kahwin. Tak kahwin, hubungan tak kahwin bukan hubungan yang halal. Hubungan laki dengan laki, perempuan-perempuan sejenis, itu juga tak pernah ada mana-mana Nabi yang menghalalkan. Semua daripada Adam, Idris, Nuh, Soleh, semua mengharamkan benda tu. Hubungan sejenis manusia. Wassariqah, curi, semua haram. Bermusuhan sama adik-beradik, bergaduh-bergaduh, semua benda tu haram. Semua para nabi benda yang dari sudut asas akhlak, asas pegangan hukum hakam sama, cuma sikit-sikit perbezaan. Dan bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua syariat yang dibawa oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh semua terbatal. Ya, Adam, Idris semua ada solat, tapi solat mungkin tak sama dengan macam kita yang ada 4 rakaat, 3 rakaat, rokok yang tidak sujud dan sebagainya. Tak sama. Tapi bila datang Nabi Muhammad, ya, kamu kena ikut cara solat Muhammad. Buktinya jelas dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi pergi ke Baitul Maqdis, Allah datangkan semua Nabi dan Rasul, hidupkan balik mereka yang dah meninggal, hidup, datang jumpa Nabi Muhammad, semua jadi makmum belakang Nabi Muhammad SAW. Jadi makmum belakang Nabi Muhammad SAW, dan semayang ikut cara Nabi Muhammad jadi imam. Tak boleh ikut Musa, ikut cara dia, Isa ikut cara dia yang tak sama dengan cara kita Nabi Muhammad SAW. Tak, kena datang ikut cara Muhammad. Batal cara-cara engkau. Batal. Sebab itu dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 Allah dah buat perjanjian. Mau tak kamu, bila kamu dah ada syariat, ada kitab masing-masing, datang Nabi Muhammad, zaman kamu membatalkan syariat kamu, hukum hakam kamu, kena ikut hukum hakam Muhammad. Setuju tak? Mereka para nabi semua 124,000 tu kata, ya, kami setuju. Qalu aqrarna, ya, kami setuju. Qala fashhadu, Allah kata kalau macam tu kamu kena jadi saksi bahawa kita dah ada persetujuan ni, sign agreement. Wa ana ma'akum minasyahidin, aku juga menjadi saksi bahawa kamu dah setuju kamu membatalkan syariat kamu kalau datang Nabi Muhammad di zaman kamu. Jadi syariat kita lah syariat yang paling tepat, paling detail, paling sempurna, paling mulia berbanding syariat Nabi yang lain, semua terbatal. Kalaulah masih ada kitab Taurat sampai hari ini yang original, amalan Nabi Musa yang original ada hari ini, katalah orang nak ikut yang tu, tak mau ikut kitab Quran, tak mau ikut syariat Nabi Muhammad, batal, tak sah, tak terima Islam dia, tak diterima cara tu. Sebab tu janganlah kita nak belajar pula kitab Taurat. Ada orang suka beli Bible, nak baca Bible. Sebagian ulama kata mungkin haram dia belajar Bible. Oi, haram ke? Itu macam mana Ahmad Didat berdebat ni, apa tu, yang duduk Malaysia ni, Dr. Zakir Naik, dia tahu Taurat, Injil, dia Bible dan sebagainya, Old Testament, New Testament, semua dia boleh hafal, dia boleh tahu. Ya, bagi dia, sebab dia boleh membandingkan ini Islam dan ini yang daripada kitab lain yang mungkin tak betul. Kalau kita orang awam tak mampu nak bandingkan, maka haram kita baca. Takut kita lebih terbuka minda, kita lebih yakin dengan yang tu, sedangkan Quran kita pun kita tak apa nak fasih, Quran kita pun tak apa nak alim. Jadi kita tak boleh nak banding, nak compare antara yang betul ataupun yang salah. Lebih baik kita tak payah nak belajar Bible dan sebagainya. Cukup ni ilmu agama kita pun tak mantap lagi belajar yang kita punya. Sedangkan untuk level-level orang tertentu, memanglah dia nak compare, nak berdebat, dia boleh lah kena ambil tahu juga kitab-kitab ni yang daripada agama dia orang kan.
Itu disebutkan bahawa syariat Nabi Musa, Ibrahim semuanya an aqimuddin, semuanya menegakkan perjalanan agama, wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah padanya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Beratlah dosa bagi orang musyrik yang menerima agama tauhid yang engkau seru kepada mereka tapi mereka tolak. Datang agama Islam depan dia orang tapi dia orang tak terima. Ini azab yang dahsyat. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah saja yang memilih serta mendorongkan sesiapa yang dia kehendaki untuk menerima agama tauhid. Hidayah di tangan Allah. Allah nak bagi pada siapa-siapa, itu hak Allah. Allah nak tarik daripada sesiapa-siapa, itu hak Allah. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Dan umat tiap-tiap rasul tidak berpecah belah dan berselisih dalam menjalankan agama Allah melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran yang memberi mereka mengetahui apa yang disuruh dan apa dilarang. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang kena azab, orang yang sampai ajaran pada dia orang tolak, dia kena azab. Adapun yang tak sampai ajaran pada dia, tak pernah orang cerita Islam ke dia, tak pernah tahu pun tentang Islam, maka dia disebut sebagai ashabul fatrah. Ashabul fatrah, iaitu orang yang tak pernah dengar cerita Islam, tak ada siapa sampaikan, maka dia tak dihukum sebagai ahli neraka, tak boleh masuk ke syurga. Duduk mana? Dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebut duduk di Al-A'raf, benteng di antara syurga dan neraka. Duduk kat situ, tengok orang syurga seronok-seronok dengan nikmat mereka, tengok ahli neraka dengan azab-azab mereka, tapi dia orang tak dapat azab, tak dapat nikmat. Duduk kat benteng tu, tengah-tengah. Bila tengok orang yang kena azab, dia kata, ya Allah tolonglah jangan masukkan kami macam dia orang tu kena azab. Tengok ahli syurga, Allah mak kami pun teringin nak dapat macam tu. Mungkin hujung last kali bahawa Allah hukum dia orang ni akan dipadamkan, dimaafkan, dimasukkan syurga juga dengan rahmat Allah Ta'ala. Berlakunya perselisihan yang demikian semata-mata kerana hasad dengki sama mereka, dan kalaulah tidak kerana yang telah dahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguh hukuman hingga suatu masa yang tertentu, tentulah jatuhkan hukuman azab dengan serta merta kepada mereka. Dan sungguhnya orang-orang yang diberikan Allah mewarisi kitab agama kemudian daripada mereka berada dalam keadaan syak yang masih ragu-ragu dan masih menolak terhadap kitab-kitab. Jadi orang ahli kitab ni patut bila datang Quran dia orang percaya, dia orang tahu sebab kitab dia orang pun Allah turunkan kepada Nabi mereka, datang Quran pun Allah turunkan pada Nabi Muhammad, ikut je lah. Tapi mereka masih ragu-ragu. Falidzalika fad'u wastaqim, oleh kerana demikian maka serulah mereka wahai Muhammad, ajak dia orang Yahudi Nasara, ajak masuk Islam, sebarkan dakwah, ajak kepada agama yang sebenar, syariat Nabi Muhammad, serta tetap teguhlah engkau menjalankan sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Teguh, walaupun dia orang tolak, hina, maki hamun, kamu tetap ajak mereka kepada Islam. Dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Hawa nafsu orang ahli kitab, dia nak supaya agama ikut dia. Dia rasa macam ni berat, dia buatlah yang mudah sikit. Kita buat yang mudah. Engkau jangan buat macam tu. Agama tetap 5 waktu, tetap 5 waktu. Jangan kata 5 waktu ni tak sesuai lah untuk kami. Sebab apa? Sebab kami ni orang yang sibuk bisnes, kerja, tak dan nak buat 5 waktu. Buat 3 boleh tak? Ataupun 5 tapi dalam 1 waktu. Lepas isyak kami buat 5 semua. Kalau syariat dulu dia ubah-ubah macam tu, dia ikut selera dia. Engkau Muhammad, Allah pesan jangan, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan duk ikut hawa nafsu, kehendak pribadi mereka, seperti dalam agama mereka ubah-ubah agama. Kau tetap 5 waktu, sibuk macam mana pun 5 waktu on time dia. Sibuk macam mana pun, penat macam mana pun, puasa Ramadan sekian wajib kena puasa. Kan? Sibuk macam mana pun, penat macam mana pun, sempit, dalam semua hidup sekali pergi haji. Kan? Itu dia. Kita kena atur hidup kita ikut sesuai dengan kehendak agama. Bukan atur kita pula tentukan kehendak agama tu ikut sesuai kita. Tak boleh macam tu. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, hendaklah kamu berpendirian aku beriman dengan apa yang Allah turunkan daripada kitab. Wa umirtu li'a'dila bainakum, dan
bagi kami amal Allah jualah yang diperintahkan. Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Dia perintahkan kami agar berlaku adil kepada kamu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Lana a'maluna, kami buat amalan kami. Kamu tak nak ikut, buatlah cara kamu. Tapi tahu dah cara kamu Allah tak terima. La hujjata bainana wa bainakum. Dan tidak patutlah ada sebarang pertengkaran. Tak payah nak bertengkar-tengkar, nak berdebat-debat, tak payah. Kita sampaikan dakwah Islam, Islam macam ni, macam ni, macam ni. Dia nak suruh Islam tu boleh tak kau tukar sikit macam lain bagi sesuai macam kehendak kami, kehidupan kami. Kami duduk di tempat salji, nak ambil wuduk dengan air sembahyang tak sesuai lah. Boleh tak sembahyang saja tanpa ambil wuduk sebab sejuk sangat salji? Oh, tak boleh, nak ikut selera engkau. Ada hukum yang boleh, option yang lain yang dibenarkan oleh syariat Islam, iaitu tayamum contohnya. Bila tak boleh kena air, guna tayamum. Mungkin kena air di tempat salji yang negatif sampai 30 darjah, 40 darjah ni, kena air je boleh mudarat, boleh potong tangan terus ke. Yang tu okey, jangan guna air, guna tayamum. Tapi tetap kena ikut yang telah ditentukan oleh hukum hakam Islam kita. Tak boleh kena ikut selera engkau, kau semayang tanpa wuduk, tanpa tayamum. Jadi maksudnya macam tu. La hujjata bainana, tak boleh nak bertekar-tekar lagi, nak tukar-tukar itu, tukar ini, ikut selera kamu. Allahu yajma'u bainana. Allah lah yang menentukan segala-galanya, yang akan mengumpulkan kita di mahsyar nanti. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kita akan kembali, dikumpulkan, akan dihukum, ditentukan hukum hakam ataupun syurga neraka, pahala dosa, Allah yang tetapkan nanti. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini menunjukkan bahawa syariat Islam syariat yang termulia. Syariat Islam syariat yang dah tepat, komplit, lengkap, tak perlu nak tokok tambah lagi. Dan syariat Islam adalah ibu bagi segala syariat para nabi-nabi yang lain, kerana nabi-nabi yang lain kena ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bab ketuhanan Allah tak boleh disamakan dengan mana-mana juzuk yang daripada makhluk, tak boleh. Wallahu ta'ala alam. Itulah sikit sebanyak daripada apa yang kita baca tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waqtim bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.